Ini adalah terkini kami bawakan dari Auditorium Matic Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Baru saja selesai debat perdana antara Datuk Seri Najib Razak dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pentas juga sudah kami kemaskan. Mereka juga sudah keluar daripada auditorium ini. Suhu Dewan juga mulai reda. Namun, apa yang kita dapat daripada debat perdana antara dua tokoh politik negara ini? Saya bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Mohamad Sani, pensyarah ataupun penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia, datang dari Sintok ke Kuala Lumpur untuk mengikuti debat ini. Secara peribadi, bagaimana Prof menilai perjalanan 1 jam setengah debat perdana antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib Razak tadi? Saya rasakan debat ini satu yang julung-julung kali diadakan, ya, dan jadi tarikan perhatian kepada seluruh rakyat Malaysia untuk melihat bukan saja dalam konteks isi kandungan debat ini, ya, dan juga melihat sebenarnya kita nak lihat dari segi hujahan, dan kalau macam saya penelitian nak lihat dari segi body language, ya, bahasa badan, interaksi, dan juga bagaimana penyokong juga bereaksi dengan isu yang dibangkitkan, ya. Tapi secara umumnya sebenarnya saya melihat bahawa perdebatan hari ini adalah membicarakan bagaimana untuk menguruskan ekonomi negara dengan cara yang terbaik. Maksudnya isu pengurusan ekonomi, ya. Dan Datuk Seri Najib ada caranya, ya, menggunakan perspektif transformasi nasional yang pernah beliau perkenalkan. Tapi dalam konteks sama, Datuk Seri Anwar membangkitkan isu-isu yang sangat fundamental, ya, iaitu isu integriti, ya, isu bagaimana untuk membela rakyat di bawah, kan, dan walaupun ada isu berkaitan dengan Sapura misalnya di bawah, kan, tapi secara umumnya sebenarnya memperlihatkan bahawa bagaimana perspektif, dua pemimpin ini, sekiranya mereka diberi peluang lagi, Datuk Seri Najib mungkin, ataupun bersama dengan kerajaan sekarang ini, dan Datuk Seri Anwar sekiranya diberi peluang untuk memerintah, kita boleh nampak hala tuju mereka nak bawa ekonomi Malaysia itu bagaimana. Dan saya juga rasa heran tak banyak isu-isu politik sebenarnya dibincangkan, ada, tapi dikaitkan juga dengan ekonomi, menguruskan negara dengan cara yang terbaik. Jadi ada perspektif berbeza, dan ini menarik minat saya rasa pembaca lah, ataupun penonton untuk melihat. Prof, ramai kalau orang pasal debat ni orang katanya siapa menang, siapa yang berhujah lebih bernas. Tapi Prof juga secara peribadi melihat kepada body language, melihat kepada bagaimana interaksi antara kedua, cara mata. Ya, kita ada peluang yang istimewa di Auditorium Matic ini. Pada pandangan Prof, bukan siapa menang soalan saya, tetapi kelebihan daripada segi oratornya, daripada segi kepetahan untuk debat dan juga melontarkan hujah. Persentasenya bagaimana, Prof? Saya rasa kalau berbicara dengan siapa menang, saya rasa rakyat yang menang. Sebab rakyat dapat melihat mereka cara buat pertama kalinya berhadapan. Mungkin sebelum ini mereka pernah berhadapan di Parlimen. Tapi kita tak pernah melihat mereka secara terbuka membicarakan isu-isu yang agak asas yang penting dalam negara. Tapi kalau kita melihat dari segi cara penyampaian, sangat menarik, sebab kita nampak Datuk Seri Najib memulanya agak perlahan, dan lepas tu dia agak tegas, dalam membicarakan. Kalau tengok body language dia, badan dia menonjol. Akhir tu boleh nampak karakter dia seperti di Facebook. Karakter aja, dan nampak dia very convincing lah untuk meyakinkan rakyat tentang apa yang dia hujahkan. Bukan kepada rakyat lah nak menerima atau tidak. Tapi Datuk Seri Anwar dia ada intonasi, naik turun, dan membicarakan isu-isu yang sangat integral dan yang diperjuangkan sudah lama. Saya rasa sejak beliau pelajar lagi sampai sekarang, isu-isu berkaitan dengan luar bandar, orang miskin dan sebagainya. Dan saya pun melihat ini satu pair yang saya rasa sangat menarik, melihat dari segi bentuk pendekatan mereka untuk berhujah. Sedikit berbeza, tapi dua-dua nampak sangat meyakinkan rakyat, dan bergantung pada rakyat lah untuk menilai siapa yang lebih baik dalam berhujah. 1 jam setengah kita berada dalam dewan ini, suhunya agak panas. Memang secara kalau ikut moodnya memang suhunya memang benar-benar panas kerana kepadatan penonton. Tetapi debat ini dilakukan dalam format silent debate, dan juga cukup diminimumkan sokongan penonton terhadap hujah-hujah yang diberikan. Kelebihan atau kekurangan, tapi itu juga tidak dapat dikawal tadi, Prof. Bagaimana kalau dapat Prof ceritakan? Saya rasa itu normal. Kalau kita lihat perdebatan di Amerika Syarikat sekalipun, kita melihat konteks ataupun perspektif yang sama, yang cuba dibawa. Kerana kita tak mahu ada dicampur ada interject ataupun mengacau ketika perdebatan itu dilakukan. Jadi model yang ada sekarang, saya rasa model yang baik untuk sebenarnya menggalakkan lagi perdebatan diteruskan. Dan kalau sebenarnya saya
mengharapkan ini sebagai titik mula proses mematangkan demokrasi di Malaysia sebenarnya. Bermula dengan perspektif perdebatan ini. Khususnya berkaitan dengan hal-hal isu. Bukan hal-hal personal, hal-hal remeh-temeh, tapi hal-hal isu dasar yang penting untuk negara bincangkan. Dan ini platform yang sangat baik. Walaupun orang kata ini sebagai political mileage lah kepada kedua-dua pemimpin. Tapi adakah benar ianya political mileage pada pendapat Prof? Mana yang lebih? Adakah isu rakyat itu diselesaikan ataupun dihujahkan dengan fakta atau lebih kepada populariti kedua-dua figura politik ini? Dia saya rasa tidak ada kelebihan dan kekurangan. Sama saja kan. Sebab mereka pun wakil rakyat kan dan berbicara untuk rakyat. Dan tapi masa sama sudah tentu menggunakan platform ini untuk political mileage. Kalau mereka tak gunakan itu rugilah kan. Rugi jadi politician. Rugi jadi politician. Jadi itu dari segi rasionalnya kita dah tahu dah niat mereka untuk mendapat tempat sebegini. Dan saya rasa ini seharusnya menjadikan galakan kepada pemimpin politik ramai lagi lah untuk bersama berdebat antara parti politik kan misalnya untuk mencari kata putus menyelesaikan masalah rakyat cara yang terbaik. Prof, ramai yang berkata satu ketika dahulu kalau diimbau 10 tahun lepas, kerjasama untuk melakukan debat seperti ini bukanlah pertama kali dilakukan. Saya masih ingat 10 tahun lalu Awani dan juga Sidang Aran juga menampilkan saudara Khairi Jamaluddin dan juga Rafizi Ramli pada ketika itu untuk berdebat. Tapi ramai yang meminta pemimpin-pemimpin negara untuk tampil. Ketika itu ada seperti macam kata, oh bukan budaya kita debat. Bagaimana, walaupun dah 10 tahun berlalu dan hari ini Najib Razak dan juga Anwar Ibrahim bersatu di atas pentas, mengapa ini perlu dijadikan satu pembudayaan dalam kempen-kempen pilihan raya? Kerana kalau dilihat tak payah pergi jauh, demokrasi yang mungkin tidak seberapa subur di Singapura contohnya pun, mereka ada sesi debat dan juga sesi untuk mempromosikan manifesto-manifesto mereka. Mengapa ini perlu dijadikan satu titik permulaan untuk kempen pilihan raya yang lebih menarik untuk PRU yang ke-15 dikala orang politik masih lagi mencatuk kursi pada ketika ini? Ya, bicara tentang budaya kan, budaya satu perkara yang bukan statik. Dia akan berubah ikut masa. Dan saya rasa dalam konteks budaya politik Malaysia yang makin demokratik kali ini perlu dibudayakan perdebatan ni. Jadi sekarang kita dah lihat malah UMNO sebelum ini pun dalam pemilihan presiden pun ada debat. Jadi walaupun kalau dilihat semalam PKR pun mengadakan debat timbalan presiden sebab presiden menang tanpa bertanding kan. Tapi saya rasa lepas ini mungkin akan ada rentetan lah. Dan kalau boleh media juga bermain peranan untuk menyediakan platform supaya mungkin nanti siapa yang bakal jadi Perdana Menteri juga mereka boleh berdebat untuk menentukan siapa yang ada hujah yang terbaik untuk memenangkan parti masing-masing dan juga menjuarai isu-isu rakyat dalam PRU yang akan datang. Jadi saya rasa platform itu perlu disediakan selepas ini. Prof, saya membaca komen-komen di media sosial juga. Ada juga mengatakan bahawa bagus ada debat seperti ini. Namun di Amerika Syarikat apabila debat itu menjadi satu kemestian setiap kali adanya pemilihan presiden, ada juga isu lain. Seperti kita tahu ini platform untuk political mileage dan juga siapa yang menjaga kepada ketepatan fakta, ketepatan kepada angka-angka yang diberikan. Kerana presidential election ketika Trump dan juga Biden dahulu pun fake news dan sebagainya masih lagi ada. Ada cabaran-cabaran baru. Pada pandangan Prof, bagaimana kita meneliti bahawa bagus ini dibugarkan debat ini, tapi perlu ada sisi lain yang perlu ditambah baik supaya rakyat cakna, rakyat tidak saja dimomokkan dengan sorakan semata-mata. Ya, kalau kita lihat pertamanya isu debat kalau boleh diperbanyakkan. Kalau contoh tadi kita nampak isu yang dibangkitkan adalah isu pengurusan ekonomi dalam negara Mungkin ada satu lagi debat membincangkan isu-isu tentang sosial, cultural dan sebagainya oleh tokoh yang sama sebab debat Presiden Amerika dia ada pelbagai siri dan juga ada isu-isu yang diketengahkan, isu tema utama dan dalam masa yang sama juga sebenarnya untuk cek fact checkers sebenarnya kalau dilihat di Amerika pihak media yang menyediakan tu. Ada fact checker untuk melihat setiap tokoh itu Jadi saya rasa ini juga boleh dimulakan oleh media dan juga mungkin ahli akademik misalnya untuk jadikan pihak yang boleh cek sama ada data yang dikemukakan itu adalah data yang tepat betul dan boleh diterima oleh rakyat. Jadi saya rasa peranan ini perlu digembling oleh secara holistik oleh media, oleh akademik ataupun oleh rakyat sekalipun untuk memastikan bahawa apa yang disampaikan itu sebenarnya yang sebenar, bukanlah satu fake news yang boleh dimanipulasi untuk mengelirukan rakyat itu sendiri. Prof, akhirnya bagaimana kita melihat bahawa ada kelesuan di kalangan rakyat tentang partisipasi dalam politik? Perdebatan itu mungkin dilakukan di media sosial ataupun dalam satu bentuk political yang attack contohnya. Tapi dengan platform sebegini, bagaimana Prof merasakan bahawa ada harapan untuk rakyat berpartisipasi, rakyat ambil tahu dan rakyat ambil kisah dengan apa yang dihujahkan oleh mereka? Adakah Prof optimis dalam masa kurang setahun ini kita akan menuju ke arah itu? Saya rasa kalau kita lihat debat ini berlaku, dia akan mewujudkan chain reaction. Maksudnya rakyat di bawah mula akan
berbincang isu-isu ini dalam sama ada platform sosial media ataupun di kedai kopi dan sebagainya, kerana kita mahukan pencebahan idea. Itu sebab saya melihat konteks debat ini sebagai satu kalau dalam Inggeris kita sebut marketplace of ideas, pasar ideas. Idea itu dicambarkan, dibincangkan dan rakyat akan terus menilai dan mengkaji sendirilah, dan masuklah orang akademik, orang lain semua, ekonomis ke sebagainya untuk juga membincangkan isu ini. Jadi sebanyak dia meningkatkan pengetahuan di kalangan rakyat, dan seterusnya rakyat akan terjemahkan ini dalam bentuk perundingan. Bila siapa yang diyakini mereka boleh mentadbir mereka dengan lebih baik pada masa akan datang. Jadi itu saya rasa pentingnya debate ni, perdebatan ini diteruskan supaya pencapaian idea itu dapat dicernakan dengan rakyat buat keputusan yang tepat dalam 3 PRU akan datang. Prof, bagaimana kita melihat bahawa ini platform debat, ianya menarik perhatian masyarakat untuk menonton dan juga menilai. Mengapa perdebatan ini yang sihat ini perlu ada di platform Dewan Rakyat, dan itu tidak kelihatan pada pandangan ini, tidak keterlaluan kalau kita katakan itu tidak berlaku. Mengapa itu perlu dilubah dan mengapa benda ini perlu dibanyakkan lagi platform-platform debat itu di luar Dewan Rakyat, dan ianya akan bertukar dan juga mengubah pembudayaan dalam Dewan Rakyat? Banyak perbincangan tentang ini melihat bahawa perspektif wakil rakyat itu juga perlu wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat, dan juga faham dan tahu bagaimana untuk membicarakan isu-isu rakyat dalam dewan, dan tidak memainkan isu-isu personal tapi banyak membicarakan isu-isu dasar. Tapi dalam masa sama juga peraturan mesyuarat di parlimen juga perlu ditambah baik bagi saya, kerana kalau kita lihat di parlimen ataupun di kongres di Amerika misalnya, kalau di parlimen di UK ada keteraturan, walaupun duduknya tak adalah duduknya rapat-rapat sebagainya, tapi di Malaysia tanpa kawalan, saya rasa perlu ada penambahbaikan juga dari segi peraturan mesyuarat itu yang boleh ditambah baikkan. Oleh itu saya rasa adanya elemen pembaharuan atau reform kepada parlimen itu perlu dibincangkan supaya dia tambah baik parlimen itu benar-benar mewakili rakyat dan bukannya mewakili sentimen personal ataupun sentimen yang tidak rakyat sifatnya. Prof, kalau dapat diberikan rumusan secara peribadi 3 perkara yang paling menangkap imajinasi dan perhatian Prof yang mungkin memberikan satu impak yang besar daripada debat pada malam ini, apa 3 yang kalau dapat Prof berikan? Saya rasa yang pertama ialah berkenaan dengan isi kandungan debat itu sendiri, yang membicarakan isu pokok yang perlu diselesaikan oleh masyarakat pada masa hari inilah. Jadi itu saya rasa dibicarakan oleh 2 tokoh ni. Apa yang paling menarik sekali? Terutama berkaitan dengan isu-isu tentang macam contoh isu integriti dibincangkan, dan isu tentang corporate governance dibincangkan, good governance dibincangkan. Jadi isu-isu ini saya rasa akan menarik minat rakyat untuk terus bercambah pemikiran untuk memikirkan isu-isu ini. Yang kedua bagi saya adalah melihat 2 tokoh yang besar dalam negara membincangkan isu ini dengan lenggok bahasa dan sebagainya, dan bagi saya satu yang menarik untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan audiens, dengan lawan, dan juga menyampaikan idea mereka dengan cara bernaslah. Yang ketiga saya rasa yang paling penting ialah rakyat itu sendiri dapat mendengar isu secara langsung, debat yang membicarakan tentang hal mereka, walaupun ada bicarakan tentang isu elit lah apa sebagainya tadi, tapi cara umumnya sebenarnya perspektif yang dibawa oleh kedua tokoh itu berbeza, dan memperlihatkan mereka bahawa bagaimana mereka cuba menyelesaikan isu rakyat yang ingin didengarkan oleh rakyat. Adakah ini realiti sebenar rakyat? Apabila tadi kita bercerita mengenai masa depan negara, mereka masih lagi salah menyalahkan antara satu sama lain, masih lagi bersenandung dengan kenangan lama dan juga pencapaian lama. Prof setuju mengenai perkara ini, ataupun mereka meletakkan masa depan itu secara realistik kerana masalah orang muda, isu pasal pengangguran tidak dijelaskan dengan satu data yang begitu komprehensif? Pada pandangan Prof bagaimana? Saya rasa normal untuk mereka kritik-mengkritik antara sama lain. Sebab itu perdebatan kita mahukan keadaan itu. Tapi dalam masa sama juga kita nak melihat mereka bagaimana mengutarakan idea untuk menyelesaikan masalah yang timbul masa kini. Dan mereka ada idea masing-masing yang saya rasa menarik. Tapi lebih baik sebenarnya kalau mereka boleh bersama membawa satu model yang terbaik untuk politik dan ekonomi dalam negara. Jadi cuma itulah dalam konteks Malaysia ni kadang-kadang nak jaga legasinya, itu sebab selalu flashback lah masa kejayaan sebelum ni sebagainya. Datuk Seri Anwar pun sebut masa lalunya bagaimana kan. Tapi yang penting ialah jalan bagus soalan-soalan yang dikemukakan tadi adalah untuk melihat masa depan tu bagaimana ingin dibawa. Dan akhirnya bagaimana kita rakyat menilai. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami, juga menonton bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jika ada yang terlepas, tonton semula di platform digital kami. Terima kasih kepada rakan penyiar, rakan media yang lain, Sinar Harian, Sinchu Daily dan juga Malaysia Gazette kerana
penganjuran debat perdana antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib Razak ini. Sekian saja malam ini, teruskan bersama kami di astroawani.com.